Kita teruskan perkongsian kita muka surat 111 bagi meneruskan ayat yang ke-11, ayat yang turun secara khusus untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang mulia, sebagai satu karamah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping pendedahan konspirasi puak munafikin melalui ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala telah menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat baginda yang turut merasa galau, maksudnya terlalu sedih dan tertekan dengan tomahan tersebut, agar mereka jangan menyangka bahawa peristiwa itu buruk dan merupakan bencana bagi mereka. Hakikatnya pada kejadian itu adalah sesuatu yang baik bagi mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Janganlah kamu menyangka yang ini berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Dan ini kaedah cara Tuhan menguji dan memberikan kurniaan kepada hamba-hambanya yang baik. Sebab tu orang itu kalau dia lagi baik, lagi besar ujian. Lagi Allah sayang, lagi besar ujian. Apatah lagi Nabi. Asyaddun nas ibtila'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Nabi kata orang yang paling besar ujian dia ialah para Nabi. Lepas dari itu ialah orang yang mengikutnya, dan daripada itu orang yang mengikutnya. Sebab itu Nabi Rasul-Rasul alaihimussalam itu orang yang besar ujiannya. Sehingga di kalangan Nabi juga ada dia punya ranking dia. Nabi 124,000, Rasul ada 313. Yang kita perlu tahu secara umum ialah 25 orang. Daripada 25 orang itu ada Rasul yang mendapat ranking title Ulul Azmi. Dan Allah ajar pada kita, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana bersabarnya rasul-rasul yang mendapat title, julukan, gelaran Ulul Azmi. Ulul maksudnya memiliki, azmi azam, memiliki azam yang sangat kuat, iaitu 5 orang. Nabi Nuh, ujian dia besar, 950 tahun hidupnya, berdakwah saja 950 tahun. Ulama kata umur Nabi Nuh mencecah 3000 tahun lebih. Dalam keadaan berdakwah begitu lama, anak tak beriman. Apa perasaan kita? Kalau anak kita ajak dia solat, tak nak solat. Bukan tak beriman, tak nak solat. Itu pun dah pedih dah. Kan? Dah pedih dah. Ini ayah Rasul, anak tak beriman. Pedih tu. Nabi Musa, bukan calang-calang tu. Ulul azmi minar rusul. Berhadapan dengan ayah angkat dia, Fir'aun. Ayah angkat dia, Fir'aun. Nabi Musa ni membesar, makan, minum, pakaian dari pakaian Fir'aun, orang besar. Dalam keadaan ayah dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Siapa? Fir'aun. Siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa berdakwah, pengikut 12 orang saja. Dalam 12 tu seorang pula munafik. Dalam keadaan susahnya, pengikut-pengikut je dibunuh, digergaji kepadanya. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, dan dia akan turun untuk membunuh Dajjal nanti. Siapa lagi? Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim, ayah dia bukan saja menyembah berhala, ayah dia memahat, menjual berhala. Satu benda yang bercanggah. Ayah dia suruh Ibrahim jual berhala, dalam keadaan berhala itu menyekutukan Tuhan. Nabi Allah Ibrahim buat apa? Dia pergi ke pasar, dia jual. Mari beli berhala. Berhala yang tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berkata-kata. Tengok aku baling dalam air, tenggelam, dia tak boleh berenang. Ayah dia pening kepala. Ibrahim ni dia buat apa? Selalu aku bawa 10, 100 laku. Ibrahim bawa 10 berhala, 100 tak laku. Maknanya apa? Maknanya dia memenuhi kehendak ayah dia. Dalam masa yang sama, dia buat satu perkara yang mengetuk minda orang-orang yang mendengar bahawa berhala itu ialah bukan Tuhan. Dan dia dibakar. Ujiannya cukup besar. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.
Lalu dalam keadaan ini, bila Allah berikan ujian kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam kategori rasul yang mendapat kategori ulul azmi. Jadi kena kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah beritahu, la tahsabuhu syarral lakum, jangan kamu sangka ujian yang aku beri besar bagi kamu ini satu benda yang tak baik, tetapi bal huwa khairul lakum, bahkan dia baik. Sebab itu dalam keadaan kita memandang secara umum, macam mana kita kira benda baik benda buruk dengan akal kita, betul Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala sifat dia sempurna. Bila yang datang dari Allah semua mesti sempurna. Sebab tu kalau kita faham hakikat ini, tidak ada nilai buruk dari Allah. Tak ada nilai buruk dari Allah. Tak ada perintah Allah nak mudarat kepada hamba, tak ada. Cuba tengok Nabi Allah Ibrahim, Allah perintah sembelih anak. Kemuncak ada yang mati kambing atau anak? Kambing. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak ada perintahnya itu sifatnya buruk. Allah tidak memberikan sesuatu kepada hambanya melainkan baik belaka. Dan sebab itu kalau kita menjadi orang yang beriman, kita punya hati ni tenang. Sebab apa? Kita bersangka baik pada Allah selalu. Dan kita yakin Allah akan tolong, Allah akan bantu. Macam Nabi Yunus dalam perut ikan 40 hari. Tapi apa yang dia buat? Pengukuhan dia, tauhid dia, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Subhanaka, 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 maksudnya maha suci engkau. Nampak maksudnya apa? Maha suci engkau, iaitu maksudnya, wahai Allah, aku yakin engkau akan tolong aku. Ini dia punya sangka baik pada Allah. Dalam keadaan dalam perut ikan, dan laut yang dalam, malam yang gelap, lautnya hitam, orang tak dengar, orang tak tahu, tapi aku yakin engkau yang sempurna akan tolong aku, akan bantu aku. Lalu aku pun bersabar, aku bersangka baik. Lalu selamatlah Nabi Yunus. Sebab keyakinan kepada Allah. Sebab itu ini yang kita kena tanam dalam kehidupan kita. Sebab tu bila mari satu ujian, yakinlah memang sesuai dengan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang itu melainkan dengan kemampuannya. Jadi kemampuan kita ni berbeza-beza dah. Berbeza-beza. Orang susah Allah uji dengan senang, orang senang Allah uji dengan susah. Takkanlah orang senang Allah uji dengan senang, tak matching dia. Orang susah dia uji susah, dia tak rasa apa. Kan? Jadi itulah cara dia. Dan janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu hakikatnya. Sehingga turunnya ayat Al-Quran. Apakah kebaikan yang terkandung di dalam kes ini? Para mufassirin, yakni ahli tafsir, berpendapat al-khair, iaitu kebaikan di sebalik peristiwa pahit itu meliputi 5 sudut, 5 pandangan, 5 kebaikan. Antaranya yang pertama, pembersihan terhadap kehormatan dan maruah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kan pada peringkat awal kita dah bincang, Siti Aisyah beranggapan kalau tak turun ayat pun tak apa. Allah beri mimpi yang baik dalam tidur Nabi. Nabi dapat mimpi Siti Aisyah tidak salah, itu pun memadai bagi dia. Suami dia Rasul itu dah tahu, cukup dah. Tetapi kemuliaan Siti Aisyah ini turun ayat pula. Ayat yang ke-11 turun kerana apa dia? Membersihkan Aisyah radhiyallahu anha secara khusus, turun kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan sebab itu bila turun ayat innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Bila turun ayat ini, secara khusus ayat ini turun kepada peristiwa Siti Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah sebagai satu kemuliaan dan dirakamkan, diabadikan daripada 30 juzuk Al-Quran. Daripada surah An-Nur ini ada ayat yang menceritakan tentang batang tubuh Aisyah radhiyallahu anha, satu kemuliaan.
Kalau kita lah hari ni ada ayat turun untuk atuk kita, kita yang baca sebagai cucu, apa perasaan? Cerita kita dikenang Allah. Subhanallah. Kita ada ayat mengenai mak kita, kita baca tu air mata tak henti-henti mengalir. Tiba-tiba ada ayat mengenai diri kita, Allah rakamkan sebagai satu peristiwa penting dalam kehidupan kita dan diguna pakai, dibaca sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Siapalah kita, Allah letak nama kita kat sini. Subhanallah. Ini kelebihan kepada Siti Aisyah. Yang kedua, karamah dari Allah kepada Ummul Mukminin dengan menurunkan wahyu khas dalam kes beliau. Dan sebab itu dalam kaedah Quran ada yang disebut satu kaedah al-ibratu bi umumi lafzi wala bi khususi sabab. Ini kaedah Quran Maksudnya Quran ni turun untuk satu peristiwa yang khusus cerita orang, tetapi dia punya hukum umum diguna sampai hari kiamat. Ayat sebelah ni turun untuk Siti Aisyah secara khusus radhiyallahu anha, tapi hukum tentang fitnah ini kita guna sampai hari kiamat. Ini kaedah dia. Maknanya turun kerana orang tertentu, tapi hukum untuk seluruh umat Islam sampai hari kiamat. Ini kemuliaan karamah. Yang ketiga, mendapat ganjaran pahala yang besar. Setiap kali Allah uji kita bersabar, pahala Allah tingkat iman kita. Allah uji kita bersabar, Allah tingkat, Allah tingkat, Allah tingkat, dan Allah tingkatkan selalu. Kerana apa? Cara dia kasih kepada seseorang. Sebab tu perkataan fitnah, ujian bahasa Arab, dari perkataan fatanun, fatana. Fatana maksud dia bakar. Orang Arab kata fatantu zahaban, aku bakar emas. Kenapa emas dibakar? Untuk membuktikan emas itu solid gold, mastulin ataupun zulian. Cara dia bakar lah. Sebab tu bila ujian nama dia fitnah, sebab lepas ujian baru tahu hasil dia. Macam kita ni tak ada periksa, sebab macam ini umum kan. Cuba saya bagi exam bulan depan, saya bagi kertas, kita exam dalam beberapa ayat. Saya yakin tinggal ustaz seorang je datang. Sebab kita nak tahu kefahaman seseorang itu, kita dengan ujian. Sebab itu benda yang boleh kita uji, kita boleh nilai. Sekarang ni Allah yang uji kita. Kan? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia itu mengagak-ngagak, mengira-ngira bahawa mereka mereka boleh berkata aku beriman sebelum mereka itu diuji, sedangkan aku dah uji orang sebelum dari mereka.